Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi kita. Saya banyak sebenarnya dapat permintaan tentang macam mana nak mengendalikan anak-anak remaja khususnya. Kalau kita tengok pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendidik anak-anak ni ada 4 tahap. Dan tahap yang ketiga yang saya nak kongsikan hari ini adalah itu tahap di mana anak-anak kita berumur 15 tahun hingga 21, yang mana proses masa ini kita kena macam berkawan dengan anak-anak kita. Kita pernah fikir kan, kalau kita stres, anak kita pun stres. Jadi macam mana kita nak kurangkan masalah-masalah itu? Perkara pertama, bila mana kita berhadapan dengan anak-anak, kita kena kawal emosi. Kawal emosi maknanya pada waktu ketika itu bila kita dapat satu berita ataupun dia berkongsi sesuatu cerita, kita kena tenang. Ada orang kata kalau kita tengah stres, kita jangan terus jawab. Kalau kita tengah marah, kita jangan terus react, tetapi kita ambil masa, kita kena pause. Yang keduanya, kita kena percayakan anak kita. Sebagai seorang ibu, sebagai bapa, perkara yang terbaik yang kita boleh minta tolong adalah daripada Tuhan. Iaitu kita minta kepada Tuhan agar sentiasa tiap kali lepas solat kita minta agar anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang akan mendengar kata. Sebab itu penting untuk kita percaya kepada mereka. Percaya tu bermakna bila kita nak suruh sesuatu tu, kita kena set goals pada mereka. Kita kena kongsi pada mereka apa harapan kita dan kita kena dengar. We have to be a good listener. Dengar kepada mereka apa yang mereka nak katakan. Kadang-kadang kita ni sebagai parents, anak kita baru nak cakap sikit, kita terus nak ribat. Kita terus nak mencelah. Itu sesuatu yang saya fikir menyebabkan anak-anak akan terus shut daripada terus bercakap dengan kita. Dan mereka akan terus, at the end, bendanya bukan jadi discussion tetapi lecture. Kan? Kita patutnya kita berbincang dengan anak-anak kita, tetapi dah jadi terbalik. Kita ni lah nak cerita sebab kita dah mengalami masalah ini, kita pernah berhadapan, macam inilah cara kita hadapi. Sebenarnya anak-anak mahukan lebih daripada itu. Seterusnya, kita kena bagi mereka space. Kena bagi space. Saya berkongsi juga dengan anak saya auditor, bekerja dari rumah. Dia cerita macam mana kawan-kawan dia stres bekerja dari rumah. Saya kata, kenapa stres kerja dari rumah? Dia kata sebab parents tak faham, family tak faham. Bila kita anak-anak kat rumah, kita macam mengharapkan, kalau waktu makan kita panggil, kalau dia tak nak makan, kita ketuk-ketuk pintu sampai dia nak turun. Tapi anak-anak macam saya memikirkan bahawa anak saya dah 24 tahun. Perlukan space dan kita kena memahami mereka. Kita faham kerja dia macam mana. Dan kita tahu bahawa pada ketika yang kita ketuk pintu tu mungkin dia tengah mesyuarat. Jadi dari awal-awal kita ada perbincangan dengan anak-anak dan tanyakan apa yang dia expect dan kita ceritakan apa yang kita expect daripada mereka. Bila mana mereka berkongsi dengan apa yang mereka akan lalui, sedikit sebanyak akan memberi ruang kepada kita untuk lebih memahami mereka. Jadi bila kita memahami, jadi kita tidak akan push diorang unnecessary dan create stress pada anak-anak. Kadang-kadang penting juga, ini satu benda yang amat susah tetapi sebab ia melibatkan tabiat. Kita nak kena, bila kita nak bimbing anak-anak kita dengan goals dan pengharapan, kita juga kena set good examples. Untuk contoh, kita kata, anak kita tak nak solat. Tapi kita sendiri, pertama, adakah kita solat yang pada waktunya? Yang kedua, bagaimana cara kita mengajak anak kita solat? Kadang-kadang kita tak ni pun, kadang-kadang ada mak ayah tak solat, tapi dia suruh anak solat. Kita kena fikir diri kita. Macam contohnya membaca, bagi simple lah, kita kata anak kita ni tak suka membaca. Cuba kita fikirkan diri kita sendiri. Adakah kita membaca? Adakah kita membaca depan anak kita? Jadi bila kita tak set good example, memanglah susah untuk anak-anak mengikut. Sebagai ibu dan bapa, kita kena jadi orang yang supportive, yang menggalakkan, bukannya dengan meletakkan garis panduan dan full stop. Tak pernah cerita
apakah rasionalnya di sebalik yang kita, pengharapan yang kita letakkan. Dan ada masanya kita ni tak boleh stres sangat tau. Kita juga perlukan jokes. Begitu juga dengan anak-anak. Kalau kita terlampau stres, mereka tengok kita pun mereka rasa stres. Bila merasa stres, minda mereka tertutup. Bila minda tertutup, maka mereka tidak akan terima apa-apa saja input. Sekian saja untuk kali ini. InsyaAllah kita berkongsi lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.